Suratu Quraisy. Quraisy, aina Quraisy? Aywa, aywa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipanjangkan usia kita. Kita masih lagi diberikan kesihatan kepada kita. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi kita semakin hampir kepada musim kebaikan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka sebelum kita sampai pada bulan Ramadan Al-Mubarak, sebaik-baiknya pada kita adalah kita mempersiapkan diri kita. Kita letak persediaan-persediaan yang sepatutnya sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita tak bersedia, maka kita takut diri kita akan terkejut. Fizikal kita contohnya, kita tak biasa tahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba masuk dalam bulan Ramadan, kita terus tak makan daripada pagi sampai ke malam. Dia akan bagi kejutan. Sebab tu kita tak pelik pada hari-hari pertama Ramadan ada orang yang demam, ada orang yang sakit perut, ada orang yang gastrik, macam-macam. Sebab apa? Terkejut. Tapi terkejut dari segi fizikal kita boleh tahan lagi. Terkejut dari segi fizikal. Tapi malangnya bagi kita kalau kita terkejut dari segi ibadah kita pada Allah Ta'ala, terkejut dari segi semangat kita dalam nak menggandakan mendapatkan kebaikan, menggandakan ibadah kita dan mendapatkan pahala-pahala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. So kalau kita terkejut, maka rugilah kita. Kita yang dulunya tak pernah bersiap diri. Kita tahu dalam bulan Ramadan ganjaran pahala digandakan, tapi kita gagal nak baca Al-Quran, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ready. Dulunya sebelum masuk bulan Ramadan kita hanya baca 1 muka surat, 2 muka surat. Lalu bila kita masuk dalam bulan Ramadan nak baca 10 muka surat, nak baca 20 muka surat sehari ke, dia jadi satu kejutan kepada kita. Badan jadi penat, kepala jadi pening. Dulu kita tak biasa dengar kelas-kelas agama, perkongsian agama, kelas-kelas ilmu. Lalu apabila masuk bulan Ramadan kita baru nak masuk, maka dia akan jadi kejutan pada waktu kita. Bila kita nak cari waktu yang sesuai, bila keadaan yang sesuai, ada waktu kita penat, ada waktu kita mengantuk. Lalu sebelum masuknya bulan Ramadan, maka kita persiapkan diri kita dulu. Kita persiapkan diri kita, mental kita bersiap sedia. Biar kita penat pada sebelum Ramadan. Bukan apabila dah masuk Ramadan barulah kita baru nak mula dan di situlah datangnya penat, di situlah datangnya sakit. Itu satu kerugian kepada kita. Okey, oleh kerana itu ada peluang kita masih ada 3 hari, 4 hari sebelum Ramadan Al-Mubarak, maka persiapkan diri kita. Buatlah apa yang kita rasa kita nak buat dalam bulan Ramadan. Kita nak qiyamul lail, kita nak kelas, kita nak baca buku, kita nak hafal tu, kita nak hafal ni. Kita nak memperbaiki bacaan kita, kita nak memperbaiki pengetahuan kita dalam agama. Maka buat jadual. Biar kita bersiap sedia dari segi mental. Kita bersiap sedia. Mungkin nak bersiap sedia dari segi fizikal, nak berlatih puasa sekarang masa dah tak sempat. Tapi biar mental kita tu bersedia. Mental kita bersedia, dalam keadaan lapar pun kita boleh melakukan benda-benda yang kita buat tiap-tiap hari. Bahkan kita boleh gandakan amalan kita lebih daripada apa yang kita buat sewaktu kita boleh berbuka. Sebab tu kita boleh makan tengah hari, kita boleh buat banyak benda. So dalam bulan Ramadan kita akan lapar. So dalam waktu lapar tu, biasanya lapar ni dikaitkan dengan bila lapar tak larat nak buat kerja, bila lapar kita jadi malas. So kita tak nak benda macam tu datang ataupun jadi kepada kita dalam bulan Ramadan. Maka bersiap sedialah kita
mula daripada sekarang, agar kita dapat terima kedatangan Ramadan dan seterusnya kita dapat ambil manfaat sepuasnya daripada apa yang ada daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Okey. Baik. Saya tak tahu boleh dengar suara ke tak. Saya test kejap ya. Sebab semalam phone ni dia tak boleh dengar suara. Kita test dekat sini. Okey. Baik. Okey, hari ini tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perkongsian kita dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Quraisy. Okey, boleh dengar. Okey, alhamdulillah. So kita tak payah masuk. Okey. Dalam surah Quraisy insya-Allah. Jadi sebelum kita cerita tentang Quraisy, apa yang ada dalam surah Quraisy ni, maka sebaiknya kita baca dulu surah Quraisy insya-Allah. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey. Itu surah Quraisy. Di mana surah Quraisy ni setiap akhir ayat dia ada 4 ayat. Surah Quraisy ni surah yang kalau ikut turutan Al-Quran, surah yang ke-106, dan ada 4 ayat, dan setiap ayat dia berakhir dengan lin. Berakhir dengan lin. Lin ni maksud dia lembut. Maknanya bila kita baca perkataan tu, maka kita lembutkan. Li'ilafi Quraish. Macam tu juga. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey. Begitu juga rihlatan syita'i was-sayf. Wa amanahum min khawf. Okey, itu dipanggil lin. Lin. Dan lin ni lembut. Dan lin ni bacaan dia jika tidak waqaf, maka bacaan dia tidak ada harakat. Khawfin, kalau kita sambung contohnya, li'ilafi quraishin ilafihim, dia tak ada mat. Tapi bila kita waqaf, dia sambung macam mat arid li sukun. Dia boleh jadi 2, 4 dan 6. Tu hukum kepada lin, dia jadi mat. Okey. So surah ni nama dia surah Quraisy, dan nama surah ni adalah nama yang disepakati daripada zaman penulisan mushaf lagi. Disepakati bahawa nama dia nama Quraisy. Walau bagaimanapun nama yang masyhur daripada surah ini adalah nama li'ilafi Quraisy. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan buku-buku tafsir, bila dia tafsir surah ini, maka dia akan kata tafsir suratu li'ilafi Quraisy. Okay. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Bukhari, bila nak cerita tentang hadis-hadis yang datang tentang Quraisy ataupun surah Quraisy, maka Imam Al-Bukhari namakan surah ini dengan surah li'ilafi Quraisy. Okey, itu surah li'ilafi Quraisy. Itu nama yang masyhur. Adapun nama yang datang daripada yang ada dalam mushaf, daripada start penulisan mushaf dulu, adalah nama suratu Quraisy. Okey. Apa makna Quraisy? Quraisy ni yang kita tahu dia ada, bila kita nak tengok makna, kita kena tengok dari segi 3 sudut. Kita dah sebut ni first kali dulu. Kita kena tengok dari segi 3 sudut. Satu sudut syarak, yang tu first kali. Contoh kalau datang perkataan-perkataan dalam Al-Quran, as-salah, contoh perkataan salah datang dalam Al-Quran. So kita nak tahu apa makna salah dekat sini. Sebab setiap perkataan tu dia ada makna dari segi bahasa, dia ada makna dari segi syarak,
Syarak maksudnya penggunaan dalam syarak. Dalam ilmu fiqh apa penggunaan perkataan tu? Salat dalam ilmu fiqh apa maksud dia? Salat dari penggunaan orang-orang Arab maksud dia apa? Dan dari segi uruf pun ada apa maksud salat contohnya. Okey. So sama juga dalam perkataan Quraisy. Quraisy kita kena tengok dari 3 sudut. Okey, sudut yang pertama adalah sudut syarak. Dalam syarak ada tak nama Quraisy? So kita dapati kalau kita buka Al-Quran ada surah nama dia surah Quraisy, dan kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, maka di sana adanya cerita-cerita berkenaan dengan Quraisy. Okey. Lalu ada banyak riwayat yang menceritakan tentang Quraisy ni. Lalu kita akan tahu apa dia Quraisy. Lalu antara riwayat-riwayat yang datang tentang Quraisy ni adalah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan Quraisy. Siapa dia Quraisy? Lalu Nabi SAW bagi tahu, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail atau min bani Ismail. Daripada anak-anak Nabi Ismail, keturunan Bani Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah. Lalu daripada keturunan Kinanah, innallah wastafa Quraisyan min Kinanah, kata Nabi SAW. Dan Allah Taala memilih Quraisy daripada Kinanah. Kinanah ni adalah satu daripada cabang, daripada zuriat keturunan Nabi Ismail, maka adanya satu kabilah yang nama dia Kinanah. Dan Kinanah ni asalnya nama orang. Lalu bila Kinanah ni dia berkahwin dan dia ada zuriat, dia ada anak, dia ada cucu, maka jadilah kabilah Kinanah. Arab dia suka macam tu. Arab kalau ada dia punya atuk dia ataupun bapa dia yang mana bapa dia ni ada kedudukan, ada pengaruh dalam masyarakat, maka dia akan nisbahkan diri dia kepada keluarga dia. Macam contoh zaman sekarang dekat Arab Saudi. Dekat Arab Saudi, nama Saudi itu adalah daripada Al-Saud. Al-Saud daripada atuk nenek moyang mereka yang nama dia Saud. So Muhammad bin Saud kan, pemerintah pertama Arab Saudi yang asal dulu. So kerana Saud tu ada pengaruh, ada kehebatan, maka dinamakan semua keturunan dia sebagai keturunan Al-Saud. Dan akhirnya jadilah As-Saud. Dan negara Arab Saudi itu jadilah As-Saudiyah. Okey. Daripada keluarga As-Saud ni, maka muncullah seorang raja yang pengaruh dia hebat, yang boleh kata boleh mengatasi pengaruh pemerintah pertama As-Saud tu. Lalu siapa dia? Itulah nama dia Al-Malik Faisal. Kita pernah dengar nama King Faisal daripada keluarga Al-Saud. Lalu kerana hebatnya pengaruh yang ada dalam King Faisal ni, pada King Faisal ni, sampai dia dibunuh kerana dia tak nak tunduk pada Amerika, penjualan minyak pada Amerika. Lalu dahsyatnya pengaruh King Faisal ni, lalu anak dan zuriat keturunan daripada King Faisal ni tidak menisbahkan diri mereka kepada As-Saud, tapi mereka menisbahkan diri mereka kepada Faisal. Sebab tu kita tengok ada orang nama dia Saud Al-Faisal, Khalid Al-Faisal, gubernur Mekah sekarang ni, gubernur Jeddah, gubernur Mekah sekarang ni adalah Khalid Al-Faisal, daripada keluarga Saud juga. Tapi walau bagaimanapun mereka nisbahkan diri mereka kepada Al-Faisal. Sebab apa? Nampak pengaruh Al-Faisal tu lebih kuat. Macam tu juga Kinanah. Daripada anak zuriat Bani Ismail ni banyak. Anak keturunan zuriat Nabi Ismail ni banyak. Lalu antara yang paling terkenal adalah Kinanah. Dan Kinanah ni pun dia ada anak zuriat dia, cucu dia. Lalu daripada zuriat cucu dia ni muncullah seorang lelaki yang nama dia Quraisy. Dari mana Quraisy ni, kalau kita ikut nisbah dia, Quraisy ibnu Nadar ibnu Kinanah. Dia adalah cucu kepada Kinanah. Tapi memandangkan Quraisy ni adalah nampak lebih hebat. Lalu orang nisbahkan kepada Quraisy. Lalu daripada Quraisy ini pula, kata Nabi SAW, wastafa Bani Hashim min Quraisy. Lalu daripada Quraisy yang nama dia dah gah ni, sebab orang bila datang ke Makkah Al-Mukarramah, orang akan jumpa dengan kabilah Quraisy. Kalau kita cerita tentang sejarah lama pun, maka kita akan sebut siapa yang duduk dekat Mekah? Quraisy. Itu nama. Padahal ada kabilah-kabilah lain yang duduk dekat situ, Khath'am, tapi semua nama yang terkenal adalah Quraisy. Okey. Dan daripada Quraisy ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih Bani Hashim.
Dan daripada Bani Hashim ini, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi SAW. Itu pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini riwayat yang datang tentang Bani Hashim. Ada pun tambahan kepada riwayat ni yang mengatakan ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Maka di sini penambahan ni dia ada khilaf di kalangan al-muhaddis. Ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang terima penambahan ni dan ada yang tak terima. Kerana ada perawi dia yang lemah, saya tak ingat nama dia. Ada perawi dia yang dalam riwayat Ibn Khiyar ni, itu ana min khiyarin min khiyarin min khiyar, ada masalah pada riwayatnya. Walau bagaimanapun, macam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menerima riwayat ni. Lalu dia mengatakan bahawa penambahan khiyar min khiyar min khiyar adalah penambahan yang baik, hasan, dia kata dia. Okey. Kemudian banyak lagi riwayat-riwayat yang datang cerita tentang Quraisy. Antara riwayat yang terkenal cerita tentang Quraisy adalah Allah Subhanahu Wa Taala faddala Quraisyan bi sab'i khisal. Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan Quraisy, memberi keistimewaan kepada Quraisy dari sab'a khisal, tujuh cabang. Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Quraisy? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala faddalahum bi annahum abadullaha 10 sinin wa lam ya'budhu ghairuhum. Daripada mula Nabi SAW berdakwah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaannya semuanya adalah daripada Quraisy. 10 tahun pertama Nabi SAW berdakwah, orang yang beriman kepada Nabi SAW hanyalah daripada kalangan Quraisy. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, antara keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Quraisy adalah hum nasarullaha yaumal fil wa hum musyrikun. Allah Ta'ala jadikan mereka ni adalah golongan yang mempertahankan Allah Ta'ala, memenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari fil, lawan dengan Abraha. Mereka sanggup berdepan dengan Abraha, lawan dengan Abraha, walaupun mereka wahum musyrikun. Dan mereka bukan sekadar lawan dengan Abraha, tapi mereka letak kepercayaan. Kita sebut pada hari Jumaat lepas kan, cerita surah Al-Fil, macam mana mereka kata pada Abraha, inna lil baiti rabban sayahmih. Mereka letakkan keimanan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang akan mempertahankan Kaabah dalam keadaan mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Quraisy adalah Allah Subhanahu Wa Taala annahum nazalat fihim suratun lam yuzkar fiha ghairuhum. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka satu surah yang mana dalam surah ini tak ada cerita tentang benda lain melainkan cerita tentang orang Quraisy semata-mata. Itu kelebihan. 3 kelebihan. 4 lagi kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka an-nubuwah. Daripada Quraisy inilah muncul Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya daripada Quraisy inilah munculnya khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali. Semua mereka ini adalah daripada keturunan Quraisy. Allah Ta'ala bagi mereka al-khilafah. Allah Ta'ala bagi mereka al-hijabatu was-siqayah. Allah Ta'ala bagi yang akan memberi khidmat kepada manusia, yang akan jaga Kaabah ni, yang akan bagi minum dan makan kepada manusia semasa manusia berada di Kaabah ni, adalah orang-orang daripada Quraisy. Sebab tu bila Nabi SAW pada pembukaan kota Mekah, maka Nabi serahkan kunci pintu Kaabah ni kepada seorang lelaki Quraisy yang nama dia Uthman ibn Maz'un. Dan Nabi SAW kata kepada semua yang ada hadir pada hari itu, la yanza'uha minkum illa zalimun. Yang ni kunci pegang Kaabah, jaga orang-orang yang datang ke Kaabah ni adalah tugas kamu, dan tak ada yang akan ambil benda tu daripada kamu illa zalimun, kecuali orang tu orang yang zalim. Lalu banyak lagi riwayat al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin adalah daripada Quraisy. Lalu orang tanya, apa dia maksud pemimpin-pemimpin daripada Quraisy? Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bagi tahu, an-nasu taba'un li Quraisy. Manusia bila dia akan jadikan Quraisy ni satu rujukan. Dalam benda baik pun rujuk pada Quraisy, dalam benda buruk pun rujuk pada Quraisy. Sebab tu kalau apa-apa jadi dalam dunia Islam, kita tengok siapa dulu first sekali. Walaupun di sana universiti terbesar dekat dunia ada dekat Mesir.
universiti tertua dekat dunia ada dekat Maghribi, tapi orang akan tengok apa kat Mekah macam mana. Dekat Mekah macam mana, orang dekat Mekah macam mana, baik ke, apa imam-imam Masjidil Haram macam mana, mereka tetap akan jadi rujukan. Orang akan tetap pandang ke arah mereka. Sebab apa? Kemungkinan kerana asalnya Nabi SAW daripada mereka, tapi yang lebih jelas adalah kerana Nabi SAW bagi tahu Quraisy ni an-nasu taba'un li Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Orang akan tengok Quraisy ni sebagai tempat rujukan dan panduan. Lagi antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang Nabi SAW sebut tentang Quraisy, qaddimuha wala taqaddamu 'alaiha wala taqaddamuha. Maksudnya apa-apa yang kamu buat pun sentiasa utamakan orang-orang Quraisy dan jangan kamu jadi mendahului mereka. Nabi kata ta'allamu minha wala tu'allimuha. Kalau kamu nak belajar, ambillah ilmu daripada Quraisy dan jangan pula kamu mengajar orang Quraisy. Nabi SAW bagi tahu, laula Nabi SAW kata, kalaulah bukan kerana aku takut antabtara Quraisy, laula antabtara Quraisy, kalaulah bukan kerana aku takut Quraisy ni dia akan jadi bangga, dia akan jadi kagum dengan diri dia sendiri, dia akan jadi bangsa yang megah dengan diri dia sendiri, nescaya la akhbartuha ma li khiyariha indallah. Kalaulah bukan kerana Quraisy, aku takut Quraisy ni jadi bangga, takut Quraisy ni akan takabur depan bangsa-bangsa yang lain, nescaya aku akan bagi tahu kepada Quraisy tentang kelebihan yang ada pada Quraisy, li khiyariha, bagaimana kedudukan dia istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi, Nabi SAW puji nisa Quraisy, Nabi SAW puji perempuan-perempuan Quraisy. Nabi SAW kata mereka inilah yang paling ahnahu, yang paling perempuan-perempuan Quraisy adalah perempuan yang paling ada hanan, yang paling ada sayang pada anak-anak mereka, fi sigharihi, liwaladin fi sigharihi. Perempuan-perempuan Quraisy adalah perempuan yang paling sayang kepada anak-anak sewaktu kecil dia, dan paling ar'ahu, dan paling jaga suami. Lelaki fi dhati yadih, maksudnya lelaki ni ada benda-benda yang dia nak tinggalkan pada isteri dia, harta, kadang dia takut, dia tak ada kepercayaan, tapi Nabi SAW bagi tahu isteri yang paling boleh dipercayai, yang paling menjaga hak suami dia adalah perempuan-perempuan daripada Quraisy. Okey, itu riwayat-riwayat yang datang tentang Quraisy. Itu cerita yang ada dari segi syarak. Adapun Quraisy ni ada makna dia dari segi lughah. Di mana kalau kita pergi dekat Arab, kita kata dia duit dalam Arab ni dia ada dua, satu duit kertas, satu duit shilling. So duit-duit shilling dalam bahasa Arab yang dulunya nama dia adalah kirsh. Hatta sekarang pun ada sebahagian tempat yang masih menggunakan perkataan kirsh. Kirsh ni maksudnya duit-duit shilling. Macam kita lah, kita ada RM1 duit kertas, kemudian kita ada shilling 50 sen, 20 sen. So shilling-shilling tu dinamakan kirsh. Lalu Quraisy ni asal dia daripada kirsh. Lalu kerana Quraisy ni, lelaki yang nama dia Quraisy ni, dia adalah orang yang suka takarrush. Takarrush ni takassub, dia suka kumpul harta. Okey, oleh kerana dia suka kumpul harta, maka orang namakan dia sebagai Quraisy. Lalu dia makruf dengan nama dia sebagai Quraisy. So sampai ke zaman Nabi SAW, maka Quraisy ni adalah golongan yang suka kumpul harta. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bagaimana mereka ni kumpul harta sampai perniagaan, masa musim sejuk pun berniaga, musim panas pun mereka berniaga. Okey. Dan hingga ke hari ini keturunan Quraisy lah yang menjaga Kaabah. Walaupun kita nampak pemerintah Arab Saudi, dan walaupun Raja Arab Saudi ni dinamakan Khadimul Haramain Syarifain, tetapi penjagaan Kaabah itu masih lagi pada tangan orang yang keturunan orang yang diberi hak oleh Nabi SAW sampai ke hari ini. Lalu
Bila kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, antara hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi adalah Allah Taala melebihkan Quraisy dengan menurunkan satu surah yang mana surah ini menceritakan tentang Quraisy. Tidak ada orang lain yang ada dalam surah ini melainkan surah Quraisy. Inilah surah yang kita baca sekarang ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Taala mulakan berkenaan dengan sebab turun surah ni. Tidak ada cerita yang datang berkenaan dengan sebab turunnya surah ini. Tetapi kalau kita tengok perbuatan-perbuatan sahabat pada zaman dulu, sahabat-sahabat apabila nak baca surah Quraisy dalam solat, maka seperti mana yang kita baca riwayat yang datang daripada Umar bin Al-Khattab, bahawa sahabat-sahabat ni bila mereka nak baca surah Quraisy, maka mereka akan baca sekali dengan surah Al-Fil. Nak tunjukkan bahawa ada ta'alluq, ada ikatan yang kuat antara surah Fil dan surah Quraisy. So, mungkin kerana apabila turunnya surah Al-Fil, maka datangnya surah Quraisy. Ikut kepada datangnya surah Al-Fil. Okey, maka kerana itu apa antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa adanya ta'alluq, adanya ikatan yang kuat antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Quraisy dengan li'ila fi Quraisy. Lam di situ. Kalau kita dalam bahasa Melayu pun kita tak mulakan ayat dengan untuk ataupun pada, sebab li ni maksud dia untuk ataupun pada ataupun kerana. Saya buat sekian li'anna, li ataupun likaila, kerana, li pada, li maksud dia untuk. So bagaimana mula ayat dengan untuk? Kita pun tak dapat bayang. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan perkataan dengan untuk, seolah-olah nak bagi tahu bahawa surah ini ada kaitan dengan surah sebelum dia, Al-Fil. Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala binasakan ashabul fil, maka sebahagian mufassir mengatakan bahawa tengok, Allah Subhanahu Wa Taala, antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala binasakan tentera-tentera bergajah ini, Abrahah ini, adalah kerana Allah Taala nak bagi nikmat yang besar kepada Quraisy. Allah Taala nak pilih mereka, lalu Allah Taala nak jadikan mereka golongan yang hebat, golongan yang kaya, golongan peniaga yang disegani. Lalu Allah Taala binasakan ashabul fil. Sebab Allah Ta'ala binasakan ashabul fil, kita sebut hari tu bahawa sebab Allah Ta'ala binasakan ashabul fil adalah irhasat, nak bagi tahu kepada orang-orang pada zaman tu bahawa akan datangnya seorang Nabi. Irhasat, berita kegembiraan akan datangnya Nabi. Tetapi sebahagian mufassir mengatakan apabila Allah Ta'ala sebut li'ila fi Quraisy, seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu sebab Allah Ta'ala binasakan ashabul fil adalah kerana nak memberi nikmat kepada golongan Quraisy ini. Ada sebahagian mufassir yang lain mengatakan bahawa li'ila fi Quraisy, dia punya lam ni dia bersambung dengan ayat pertama surah Al-Fil. Di mana ayat pertama surah Al-Fil Allah Taala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tengok wahai Muhammad, tidakkah kamu tengok wahai orang-orang Quraisy yang bersama dengan Nabi SAW, tidakkah kamu tengok bagaimana Tuhan kamu membinasakan apa yang Tuhan kamu buat kepada ashabul fil. Lalu Allah Ta'ala seolah-olah nak bagi tahu pada benda yang sama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka li'ila fi Quraisy. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Nabi SAW, wahai orang Quraisy yang engkar kepada Nabi SAW, tidakkah kamu tengok apa yang Tuhan kamu buat pada kebiasaan orang Quraisy. Ilaf. Okey. Nanti kita tengok makna ilaf. Ada sebahagian mufassir, antaranya Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, maka Ibnu Jarir kata lam di sini tidak ada kaitan langsung dengan surah Al-Fil. Okey, tidak ada kaitan langsung surah Al-Fil, di mana lam di sini membawa maksud ta'ajjub, membawa maksud terkejut. Maksudnya di sana ada perkataan yang ditakdirkan. Maksudnya kita seolah-olah kita letak satu perkataan depan li'ilaf. Perkataan itu adalah a'jibu li'ila fi Quraisy. Kagumlah kamu dengan adat orang-orang Quraisy. Nampak dia macam. Lalu kita kata dua-dua pandangan kita boleh terima kerana dua-dua pandangan ada dia punya hujahnya. Ada yang kata ada ta'alluq dengan li'ila fi Quraisy. Antara bukti dia ialah para sahabat bukan hanya setakat baca surah Fil dengan Quraisy dalam satu solat, tapi mereka baca surah Quraisy dan surah Al-Fil ni dalam satu rakaat.
Maksudnya mungkin rakaat pertama mereka baca surah Al-Baqarah ke, surah Ali Imran ke, maka rakaat yang kedua apabila nak baca surah Quraisy, mereka akan baca sekali surah Al-Fil dan Quraisy. Kalau mereka nak baca surah Al-Fil, mereka akan baca sekali surah Al-Fil dan Quraisy. Itu adat mereka. Seolah-olah nak bagi tahu bahawa ada ta'alluq, ada ikatan yang sangat kuat antara surah Al-Fil dan surah Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan li'ilafi Quraisy. Ilaf, apa dia ilaf? Ilaf dia boleh datang dengan dua makna. Dengan dua makna. Satu makna ilaf adalah ulfah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allafa yu'allifu ta'lif. Ini ulfah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mereka. Al-ijtima', menyatukan mereka. Ini al-ulfah, menimbulkan kasih sayang sesama mereka. Ini adalah ulfah. Kalau kita tengok orang-orang Arab, walaupun mereka ni bersaing sesama mereka, walaupun mereka ni berperang, tapi mereka boleh duduk sekali minum kopi dekat Darun Nadwah. Ini benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada orang Arab Quraisy. Walaupun mereka kabilah yang berbeza, tapi mereka ni bila nak perang lawan Nabi SAW, mereka bersatu hati berperang untuk lawan Nabi. Mereka bersatu hati, sanggup hantar setiap daripada kabilah ni, hantar wakil mereka untuk usaha membunuh Nabi SAW. Itu ijtima'nya Quraisy. Ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka. Ijtima' Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada Quraisy, ini antara kelebihan yang Tuhan kamu bagi kepada kamu, yang Allah Taala bagi kepada kamu, iaitu orang-orang Quraisy ni saling bersatu hati antara satu sama lain. Makna lain bagi li'ilafi Quraisy adalah daripada al-ma'luf. Al-ma'luf yakni al-ma'hud. Apa dia al-ma'luf ni? Kita ada kebiasaan-kebiasaan tertentu. Macam contoh, saya punya kebiasaan adalah dalam PKP ni, hari Isnin sampai Jumaat pukul 2.30 petang saya akan ada dekat sini. So itu adalah satu adah ma'lufah. Dia dah jadi satu adat kebiasaan yang ma'lufah, yang orang akan tahu. So orang akan tahu pukul 5 petang nanti Director General of Health, Ketua Pengarah Kesihatan akan bagi update maklumat tentang perkembangan COVID-19. Lalu kita pun tunggu. Sebab dia dah jadi satu makluf. Hati kita dah terikat ke arah benda tu. Macam orang yang adah dia, kebiasaan dia pergi ke masjid. Lalu al-makluf yang dikenali pada diri dia, yang benda yang melekat dengan diri dia adalah masjid. So ma'lufah, al-adah ma'lufah. Li'ila fi Quraisy, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa orang-orang Quraisy ni mereka bersatu hati, dan mereka ada bersatu hati dalam melaksanakan adah ma'lufah mereka. Apa adah ma'lufah mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut li'ila fi Quraisyin, mereka Quraisy ni ada satu adah ma'lufah, iaitu ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa mereka ni ada rihlatash shita'i was-saif. Mereka ada rihlah ni adalah perjalanan, rahala. Maksudnya kita naik kenderaan, kita bergerak, itu adalah rahala, rihlah. Kita pun guna perkataan rihlah juga kalau kita nak pergi mandi sungai ke apa ke, kita kata berihlah kan dalam bahasa Melayu. So rihlatash shita'i was-saif. Musim sejuk, asyita adalah musim sejuk, as-saif adalah musim panas. Lalu orang-orang dalam keadaan musim sejuk, musim panas, mereka ni biasa kalau kita tengok musim sejuk orang suka nak hibernate, musim panas pun orang tak keluar sangat. Tapi dahsyatnya Quraisy ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Waktu musim sejuk pun mereka keluar berihlah, waktu musim panas pun keluar berihlah. Tapi rihlah mereka ni rihlah apa? Rihlah mereka adalah rihlah perniagaan. Tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka. Sebab kadang-kadang benda yang kita boleh jual masa musim sejuk, kita tak boleh jual dalam musim panas. Benda yang kita boleh jual dalam musim panas, kita tak boleh jual dalam musim sejuk. Perjalanan kita dalam musim sejuk tak sama macam perjalanan kita musim panas. Perjalanan musim panas kita tak sama macam perjalanan musim sejuk. Tapi Quraisy dia boleh buat semua. Ini kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada golongan Quraisy. Okay, satu perkara yang kita nak bagi tahu dalam surah ini ada bukti bahawa menunjukkan bahawa penulisan Al-Quran adalah benda yang tauqifi. Penulisan Al-Quran adalah benda yang datang daripada Nabi SAW. Tak boleh nak direka.
Kita tak boleh reka. Bukti dia apa? Tengok perkataan. Kalau kita tengok ayat pertama dengan ayat kedua daripada surah Quraisy. Ayat pertama surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Tengok, ada ya kan? Ya yang ditulis dengan ya dan ada titik. Li'ila fi Quraisy. Okey, sedangkan pada ayat yang kedua, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ila fihim, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ila fihim, tak ada ya. Tak ada ya. Yang ada adalah ya yang ditambah. Ya yang ditambah untuk tunjukkan mat, untuk tunjukkan panjang. Wa illa asal penulisan Al-Quran tidak ada ya yang tu. Ya kecil tu apa? Ya yang berada antara alif dengan lam pada ayat nombor 2. Okey, tak ada. Okey. Lalu dalam bacaan Al-Quran, dalam ilmu qiraat, li'ila fi Quraisy, ayat yang pertama ada khilaf. Ada khilaf di mana bukan khilaf. Ada bacaan, ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah bacaan yang kita baca dengan panjangkan li'ila fi Quraisy. Tapi ada Ibnu Amir, dia baca dengan pendek. Dia baca li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Lalu apa bacaan pada li'ila fi Quraisy ada dua bacaan, namun ia ditulis dengan ya. Dia ditulis dengan bacaan panjang sahaja tanpa ada bacaan pendek. Adapun ayat kedua, maka ijma' qurra semua 10 qari mengatakan bahawa ila fihim dibaca panjang. Ila fihim dibaca panjang tetapi tidak ditulis ya. Nampak? Walaupun sepatutnya ya ditulis kat sini. Sebab apa? Sebab ijma' semua kata panjang. Tak ada yang baca pendek. Semua baca panjang. Ila fihim rihlata syita'i wasayf. Tapi dalam Al-Quran ia ditulis tanpa ya. Sebab apa? Dan yang pertama tu ditulis dengan ya, walaupun ada dua bacaan. Walaupun ada bacaan panjang, bacaan pendek. Nak menunjukkan bahawa penulisan Al-Quran bukan sesuka hati kita nak tulis. Sebab tu para ulama' dia tegas. Dalam nak menulis Al-Quran, kita tak boleh tulis dengan cara bacaan Arab. Kita baca bukan cara bacaan, maksudnya kita tulis dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kalau kita eja kan, apa masajid contohnya, kita pun eja mim sin alif jim dal, masajid. So ejaan ni ejaan bahasa Arab, tapi dalam Al-Quran adakah ejaan dia sama? Sebab dalam Al-Quran ada masajid yang ditulis dengan alif, ada masajid yang tak ada alif ditambah alif kecil. So bila penulisan Al-Quran kita tak boleh nak gunakan bahasa Arab. Sebab tu ada sebahagian ahli ilmu dia syadid, dia tegas. Dia kata tak boleh nak tulis tak boleh nak tulis Al-Quran dengan bahasa Arab yang kita faham sekarang ni. Dan apatah lagi kalau nak tulis ayat Al-Quran dengan bahasa Melayu, dengan ejaan Rumi. Kerana benda ni, kerana penulisan Al-Quran ni datang daripada Nabi SAW, tidak ada pilihan. Sahabat pun tak boleh nak pilih, nak tulis panjang, pendek ke apa. Maka tidak wajar untuk kita tulis Al-Quran dengan bahasa Arab yang kita faham, dan tidak wajar lagi untuk kita tulis Al-Quran dengan bahasa Rumi. Sebab dia menafikan bahawa penulisan Al-Quran seperti mana bacaan Al-Quran diambil secara riwayat, begitu juga penulisan Al-Quran diambil secara riwayat. Kerana itu ada cabang ilmu yang dinamakan sebagai cabang Ar-Rasmu wad-Dhabt, di mana kita belajar, kalau kita masuk dalam bab ni, dalam bab rasam dengan dhabt ni, kita akan belajar bagaimana cara penulisan huruf-huruf dan perkataan dalam Al-Quran. Dan kalau kita masuk dalam bidang dhabt, kita akan belajar macam mana cara untuk membariskan Al-Quran. Nak bagi panjang pendek, nak letak tanwin dua, dekat mana ada alif, semua kita akan belajar dalam bab rasam dan dhabt. Dan para ulama belajar. Sebab apa kena belajar benda tu? Tak boleh ke kita tulis sendiri? Kerana benda ni sama macam qiraat, diambil secara riwayat. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ila fihim, kebiasaan orang Arab ini, dan mereka bersatu, bermaksud kalaulah mereka nak keluar berniaga, maka mereka akan bawa satu kafilah dagangan yang dianggotai oleh berbagai-bagai kabilah dalam tu. Nampak? Walaupun mereka ni waqulubuhum syatta, mereka ni ada persaingan, tak suka antara satu sama lain, bahkan ada harbul fijar contohnya, mereka berperang sesama mereka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Allah Taala letak 4 bulan haram dan mereka ubah suai daripada 4 bulan haram tu.
supaya mereka boleh berperang. Tapi nak bagi tahu bahawa bila dalam bab-bab nak kumpul harta ni, mereka bersatu hati. Dalam bab-bab nak lawan musuh mereka, maka mereka bersatu hati. Itu orang-orang kafir Quraisy. Lalu antara benda yang mereka bersatu hati dan buat secara berjemaah adalah mereka keluar pergi berniaga. Rihlat asy-syita. Apabila masuk musim sejuk, maka mereka akan pergi berniaga ke Yaman. Dan apabila masuk musim panas, mereka akan pergi berniaga ke Syam. Kerana itu cara mereka. Mungkin ada bagi orang yang tahu geografi ke, bagi orang yang tahu kenapa sebabnya, boleh kongsi dengan kita kenapa orang Quraisy pergi pada musim sejuk ke Yaman. Mungkin Yaman pada waktu tu musim panas ke, lalu mereka pada musim sejuk dekat tanah Arab tu sejuk, sampai dekat Yaman jadi panas. Ataupun masa dekat tanah Arab panas, lalu bila mereka naik ke Syam sejuk sikit ke. Lalu ada sebab-sebab dia yang membolehkan mereka rihlat asy-syita, bila musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman, dan musim panas mereka akan pergi ke Syam. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut nikmat yang paling besar Allah Taala bagi kepada orang Quraisy. Orang kafir Quraisy ni, oleh kerana mereka hidup dalam keadaan berkabilah, mereka hidup dalam keadaan bersaing antara satu sama lain, nak tunjuk siapa lagi hebat. Lalu mereka ada roh tafakhur, berbangga. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada riwayat-riwayat yang datang Nabi SAW larang orang buat sekian. Kerana apa? Kerana tak nak nampak kesombongan. Sebab budaya dalam Arab ni adalah budaya sombong. Macam contoh, pakai pakaian libas yang bawah daripada buku lali bagi lelaki, maka itu adalah lambang sombong, kesombongan bagi orang-orang Arab. Lalu Nabi larang kita daripada buat. Sebab apa? Takut kita masuk dalam kesombongan. Okey. Lalu kerana sifat orang Arab ni bersaing, maka mereka ada kesombongan dalam diri dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang cerita tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka, supaya mereka hilang kesombongan diri mereka. Kerana Allah Ta'ala nak bagi satu perkara kepada mereka. Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah Ta'ala nak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi oleh kerana kesombongan mereka menyebabkan, kenapa kita nak tunduk kepada orang ni? Jiwa mereka jiwa bersaing, jiwa melawan, jiwa mereka kata aku yang the best. So tiba-tiba Allah Ta'ala kata فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Mai sembah Tuhan yang kamu iktiraf sendiri, Tuhan adalah Tuhan Kaabah ni. Sebab apa Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ? Sebab mereka mengiktiraf. Bila mana Abraha nak datang dengan tentera bergajah dia, maka mereka kata inna lil baiti rabban sayahmih. Mereka tahu bahawa patung-patung mereka tu takkan dapat mempertahankan Kaabah. Yang akan mempertahankan Kaabah adalah Tuhan Kaabah itu sendiri. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa beribadahlah kamu kepada Tuhan Kaabah. Lalu kerana kesombongan mereka tak nak beribadah. Lalu kerana itu, sebelum Allah Ta'ala suruh mereka beribadah, Allah Ta'ala sebut dulu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, supaya mereka ingat bahawa kamu jadi kaya ni, kamu jadi berkuasa ni, orang datang pergi kat kamu ni bukan kerana kamu je, tapi kerana kelebihan yang Tuhan kamu bagi pada kamu. Kelebihan yang Rabb Hazal Bait, Tuhan Kaabah ni yang bagi kepada kamu. Lalu kalau mereka sedar bahawa benda tu semua adalah daripada Tuhan Kaabah, maka mereka falyabudu, mereka akan bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Al-Mannan. Bila mana Allah Taala nak bagi tahu, ada dua cara. Satu cara Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu targhib. Aku bagi kamu nikmat, aku bagi kamu kekayaan, aku bagi kamu kuasa. Lalu beribadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang cara yang lain tarhib, kalau kamu tak nak beribadah, aku binasakan kamu. Kamu tak nak beribadah, aku azab kamu, kata Allah Taala. Itu cara yang kedua. Tapi dalam bersama dengan Quraisy, Allah Taala guna uslub cara yang pertama, iaitu cara Allah Taala ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Sama seperti kisah Bani Israel dulu. Bagaimana cara sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tahdid mereka, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka tentang wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Allah Taala ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Supaya apa? Supaya lebih terbuka hati mereka. Sebab orang-orang ni tak kiralah sombong macam mana pun, hebat macam mana pun, berpengaruh macam mana pun, bila dia dengar ada orang berjasa pada dia,
ada orang yang bantu dia, ada orang yang buat baik pada dia, dia akan ada rasa terhutang budi. Lalu bila ada rasa terhutang budi ni, mereka akan buat baik pada orang tu. Lalu Allah Ta'ala nak sifat ni ada pada manusia. Beribadahlah pada Allah Ta'ala sebab Tuhan kamu yang bagi kamu nikmat. Lalu bila kita rasa, hatta kita sendiri pun, kalau kita betul-betul dapat rasa bahawa nikmat tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tak akan teragak-agak daripada untuk terus beribadah pada Allah Ta'ala. Kita tak kisah Allah Ta'ala panggil pada waktu bila pun, apa kefarduan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab kita yakin kita ni ada dekat sini dengan kesempurnaan fizikal kita, dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Maka Allah Ta'ala kata kepada orang-orang kafir Quraisy, dan termasuklah sekali kepada kita, falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kamu kepada Tuhan Kaabah ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi antara benda yang menyebabkan sepatutnya kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah kerana allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah at'amahum min ju', yang telah memberi at'ama daripada ta'am, makan. Ta'am, rasa. Allah Ta'ala bagi rasa kepada kamu, dan benda yang kita rasa adalah makanan yang biasa kita rasa. Allazi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala bagi makan daripada kelaparan. Dan Allah Ta'ala maksudnya sekali dekat situ adalah Allah Ta'ala bagi hilang kehausan. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kamu ni bangsa Arab, cuba kamu tengok diri kamu. Kamu duduk dekat Kaabah, kamu duduk dekat Mekah, yang baina jibalin jarda laisa fihi ta'amun wala zar'un, yang tak ada mak wala mak, dekat situ tak ada air, tak ada makanan, semua padang pasir je. Lalu kamu rasa kalau kamu duduk situ, kamu boleh hidup ke? Boleh survive ke? Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi keluarkan mata air Zam-Zam. Allah Ta'ala yang menyebabkan manusia datang. Kalau nak tengok pokok tumbuh, pokok tak tumbuh dekat Mekah, sebab dia padang pasir. Sebab tu kita tengok pokok, bukit-bukit dekat Mekah. Pernah tengok bukit dekat Mekah yang ada pokok? Tak ada. Bukit kat Mekah semuanya kering kontang, semuanya batu belaka. Lalu kalau nak mengharapkan kalau nak kata dapat makanan ke, tebang pokok ke, ada binatang duduk dekat situ, hutan pun tak ada sampai nak binatang duduk kat situ. Kalau ada pun binatang padang pasir, ular ke, kala jengking ke, itulah yang banyak dekat padang pasir. Tapi Allah Ta'ala kata, dalam keadaan kamu macam tu sekalipun, Allah Ta'ala, Tuhan kamu ni, Tuhan Rabb Hadzal Bait ni telah memberi kamu makan. At'amahum min ju'. Kamu tak ada di kalangan kamu yang kelaparan. Tak pernah dengar dalam sejarah Arab ada orang yang mati kebuluran. Tak ada. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada orang Arab Quraisy. Walaupun duduk dekat kawasan yang terpencil, yang orang tak pandang, bukan dekat tepi sungai, bukan tepi laut, laluan pun susah, yang sepatutnya orang tak lalu pun dekat kawasan tu. Sebab orang biasa bila nak berniaga, orang nak lalu, orang akan pergi dekat kawasan tepi laut. Orang akan pergi dekat Yambuk, orang akan pergi dekat Jeddah. Orang tak pergi kat tengah-tengah padang pasir. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan hati manusia untuk ke sana. Dan hasil daripada manusia datang ke situ, mereka dapat kumpul harta kekayaan. Mereka dapat jaga diri mereka, bina rumah untuk mereka. Mereka dapat siapkan makanan untuk diri mereka. Walaupun duduk kat padang pasir, tapi tak pernah ada kebuluran. Wa amanahum min khauf. Dan yang lebih hebat daripada itu, kamu dapat makan, kamu tak ada kelaparan, tapi Allah Ta'ala sebut wa amanahum, yang telah mengamankan kamu daripada ketakutan. Orang kafir Quraisy ni, kabilah Quraisy ni, walaupun kita cerita tentang satu kabilah besar yang bawah dia ada puluhan kabilah-kabilah yang lain duduk berhimpun di bawah nama Quraisy, tapi kalau kita pandang daripada atas dan bandingkan orang yang ada dekat Mekah dengan orang yang ada dekat sekeliling Mekah, rasanya Quraisy ni besar mana je. Quraisy ni bagaikan duit shilling 20 sen kalau berhadapan dengan kuasa-kuasa besar pada waktu tu. Kuasa daripada Habsyah, Kristian Habsyah, daripada Rom, Kristian Bizantin Timur, daripada Parsi, kerajaan Kisra Parsi. So Arab ni apalah nilai dia?
Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Taala gerakkan Parsi itu serang Kaabah, binasalah Kaabah. Kalau Allah Taala gerakkan Rom ni untuk binasakan Kaabah, nescaya binasalah Quraisy dan segala isi dia. Tapi tengok Allah Taala selamatkan, bagi keamanan, wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada mereka satu rasa keamanan di mana mereka tak rasa takut walaupun dikelilingi oleh kuasa besar. Walaupun dikelilingi oleh kuasa besar, tapi mereka tak ada rasa takut. Tak ada rasa takut dalam erti kata orang musuh tak serang mereka, dan mereka pada diri mereka sendiri ni ada keberanian yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada mereka. Itu antara sebab Allah Taala utuskan Nabi SAW dari kalangan Quraisy. Dalam jiwa mereka ada keberanian yang menyebabkan mereka, bila ada keberanian, hilanglah rasa takut. Lalu kerana keberanian yang ada pada mereka ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi di kalangan mereka. Dan keberanian ni mungkin keberanian yang tak ada pada kabilah-kabilah lain. Sebab kalau ada, nescaya Allah Taala akan pilih kabilah-kabilah lain. Tapi pada Quraisy ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Antara yang kita dapat highlightkan adalah keberanian mereka. Sebab tu walaupun bilangan yang sedikit, mereka sanggup berdiri untuk berdepan dengan tentera Rom. Walaupun dengan bilangan yang sedikit, tapi mereka sanggup berdiri untuk berdepan dengan tentera Parsi. Ini keberanian, izzah yang ada pada mereka. Izzah semasa kafir, semasa mereka musyrik, kita tak puji. Tapi setelah mereka masuk Islam, maka kita nampak izzah mereka dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Orang cakap apa pun pedulilah. Dan yang penting, aku buat mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat ni, ayat-ayat 4 ayat ni Allah Taala turunkan kepada orang kafir Quraisy dekat Makkah Al-Mukarramah. Nak bagi tahu, wahai orang kafir Quraisy, Muhammad ini adalah utusan daripada siapa? Rabb hadzal bait. Tuhan yang memelihara Kaabah ni. Lalu bagaimana kamu boleh engkar kepada utusan Tuhan yang memelihara, yang jaga Kaabah ni, Tuhan kepada Kaabah ni? Bagaimana kamu boleh engkar kepada dia? Sedangkan Tuhan Kaabah inilah yang telah menjadikan kamu kaya raya dan menyelamatkan kamu daripada kebuluran dan menyelamatkan kamu daripada ketakutan. Tak ada musuh yang nak serang Kaabah. Walaupun orang tengok Kaabah ni, ui kayanya. Orang datang dekat Kaabah daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Orang datang ke zaman Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Orang datang ke Kaabah. Patutnya bila orang tengok, ui banyak harta, aku ada tentera yang hebat, lalu senang serang mereka. Tapi Allah Ta'ala tak gerakkan langsung hati-hati orang-orang yang ada pengaruh yang besar, kuasa besar dunia pada waktu itu untuk binasakan Kaabah. Allah Ta'ala kata, ini nikmat kepada kamu. Lalu bagaimana mungkin kamu engkar kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kamu engkar kepada Nabi aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu bentuk cerita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Quraisy. Dan bagaimana mereka, walaupun dah bagi kelebihan yang banyak, sanggup lagi engkar kepada Allah Ta'ala. Lalu kita letak dalam keadaan dan situasi kita hari ini. Kalau kita tengok negara-negara Islam pada waktu ni, berapa banyak negara Islam yang dapat kenikmatan seperti Malaysia contohnya. Kita cerita benda yang dekat dengan diri kita. Jiran kita Indonesia contohnya. Kita dapat tengok keamanan ataupun ketenangan manusia hidup, perkembangan ekonomi contohnya, sama kita dengan Indonesia. Kita dapat rasa keamanan. Itu kita baru bandingkan dengan Indonesia yang sama tempat dengan kita. Kita duduk dekat kawasan yang tak ada gunung berapi, tak ada gempa bumi, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu nikmat pada kita. Kita tak bandingkan lagi dengan negara-negara yang kacau bilau, negara-negara Palestin contohnya. Kita tak bandingkan diri kita dengan orang di China. Kita bandingkan dengan jiran sebelah kita je. Kita tengok betapa besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Tapi sayang, kita jarang kita nak tengok pada benda-benda yang dekat dengan kita. Kita suka tengok pada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi, yang kita rasa Tuhan bagi tu lebih pada orang lain. Kita suka tengok pada Australia, kita suka tengok pada Amerika, kita suka tengok pada... Lalu bila kita suka tengok pada benda-benda lebih yang Allah Ta'ala bagi pada orang, lalu kita akan rasa, kita tak cukup lagi. Kita tak cukup lagi. Sedangkan di antara negara-negara Islam, berapa banyak negara yang dapat keamanan macam Malaysia. Berapa banyak negara yang dapat kemewahan seperti Malaysia ni. Lalu dengan kemewahan dan keadaan yang ada ni,
jarang manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa meminta nak lebih, nak lebih, nak lebih. Yang ni tak cukup, yang ni tak sepatutnya ada, yang ni nak. Bila kita meminta dalam nak minta lebih tu tak ada masalah, tapi pastikan diri kita dah bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada rasa qanaah, dah ada rasa redha dengan apa yang Allah Taala tentukan kepada kita. Dan kalau kita nak minta lebih pun bukan kerana kita rasa tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi oleh kerana kita mampu untuk buat yang lebih baik untuk generasi selepas kita. Tapi kalau kita buat sesuatu, kita kita tak suka dengan pemimpin kita ke, kita tak suka dengan orang-orang tertentu jadi rujukan agama kita ke, kita fikir dulu, benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah satu benda yang Allah Ta'ala nak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apabila kita hilangkan rasa syukur, Allah Ta'ala sebut pada orang-orang Quraisy ni, Allah Ta'ala kata cara Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi nikmat pada kamu, bagaimana mungkin kamu menunjukkan rasa tak syukur kamu? Bagaimana mungkin kamu tunjuk rasa keingkaran kamu? Bagaimana mungkin kamu buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Tuhan kamu dah bagi kamu nikmat yang begitu banyak? Lalu antara benda yang kita boleh tanamkan pada diri kita, terutama apabila kita nak masuk bulan Ramadan, ini pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bukan hanya bagi kita Ramadan dah dekat, tapi Allah Taala bagi kita Ramadan dalam keadaan situasi kita boleh beribadah dengan tenang, dalam keadaan kita tak perlu nak fikir ada musuh nak serang kita ke, ada benda-benda yang menakutkan kita ke, kita akan ada dalam kelaparan ke. Sebab kita ada, walaupun ada orang-orang yang tidak berkemampuan, tapi di sana kita tahu ada orang yang akan bantu kita. So ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu antara benda yang kita tanamkan dalam diri kita, terutama dalam bulan Ramadan yang akan hampir ni, adalah tanamkan rasa amat bersyukur kepada Allah Taala. Bukan hanya bersyukur, tapi amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lalu kita masing-masing tepuk dada kita, tanya iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kelebihan yang banyak kepada kita, dan bagaimana kita balas benda yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Muaz bin Jabal naik tunggang binatang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Muaz tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Lalu Nabi tanya kepada Muaz, kamu tahu tak apa hak Allah Taala pada kamu dan apa hak kamu pada Allah Taala? Maka Muaz kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah Taala dan rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala, hak kamu kepada Allah Taala adalah untuk kamu beribadah pada Allah Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu buat benda tu, maka Allah Ta'ala ada hak Allah Ta'ala pada kamu. Allah Ta'ala tak akan azab kamu. Bahkan Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepada kamu. Lalu kita masing-masing berusaha untuk kita kekalkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, dan kemungkinan untuk Allah Taala gandakan lagi nikmat kepada kita apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampai takat ni dulu pada hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.